Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baiklah semua Dhifur Rahman, sebelum kita mula, kita terkenang sahabat kita pada hari ini tidak bersama dengan kita, yakni Kak Amy. Ya. Jadi dipahamkan bahawa beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang biasa inilah yang sedang Allah uji. Jadi kita doakan ketabahan, kesabaran dan kesembuhan untuk Amy dan juga keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan mereka semua tidak terlibat dengan penyakit tersebut. Kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah wa ila ashabina Amy Suraya rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi.
في بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Isfi ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, hindarkanlah ya Allah segala malapetaka. Isfi anta syafi, Engkau yang menyembuh ya Allah, Engkau yang mendatangkan musibah, dan Engkau yang memergikan dan yang menghapuskan musibah tersebut. Hapuskanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah petang ni kami ada program Yasin Mustajabah bersama dengan kumpulan Balighah, dan insyaAllah kita akan masukkan nama Amy Suraya insyaAllah, dan kita sama-sama mendoakan kesembuhannya insyaAllah jemaah semua. Baiklah, hari ini kita masuk bukan 43 ke Linda? Linda tulis kat situ 42 ya? 42 hari tu tak habis lagi. Oh. Sikit je lagi dekat ni, wahai saudari muslimahku ni. Tinggal kat sini je, lepas tu dah masuk 43 dah. Page 459 Ustazah. Tadi sebab dah turun 459 sekejap 459. Ya. Baiklah jemaah semua, apapun dalam hadis yang telah lepas menceritakan tentang kita tentang poligami, betul? Jadi secara umumnya poligami memang diharuskan dalam Islam, harus, bukannya wajib. Jadi poligami ini diharuskan kenapa? Ada sebabnya, bukan suka-suka, bukan kerana hawa nafsu. Pertama, kerana ramainya golongan lelaki yang berjuang jihad, kemudian syahid di medan peperangan. Jadi ramailah ibu-ibu tunggal yang tidak ada perlindungan dan kebetulan mereka mempunyai keluarga ataupun mempunyai anak. Jadi dengan sebab itu, maka Islam mengharuskan poligami. Kemudian yang kedua ialah kerana isterinya mandul, maka diharuskan juga poligami. Kemudian sebab-sebab yang lain, maknanya bukanlah poligami ini diharuskan dengan sesuka hati sahaja. Sebenarnya tidak, dia mesti ada sebab. Jadi dengan sebab itu, sebelum berpoligami, dia kena cuba satu dulu. Dia tak boleh terus-terus 4, dia kena satu dulu. Bila dah satu, sebagaimana dalam firman yang disebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, kawinlah wanita-wanita 2, 3, 4. Tapi sebelum 2, 3 dan 4, kamu kena cuba dulu satu. Masalahnya adalahnya. Adalah tu maknanya keadilannya bagaimana, mampu ke tak mampu mengikut kepada kemampuan suami, bukan mengikut kepada kemampuan isteri. Contohlah, isteri gajinya besar, suaminya gaji kecil. Yang nak berpoligami bukan isterinya, suaminya. Macam yang saya ceritakan dulu. Lelakinya satu, suami. Kemudian dia kahwin 4. Kemudian dia buat apa itu? Undian. 4 orang bagi makan seorang ke, atau seorang jaga 4 orang. Kata 4 orang, masa tu dia tak fikir kot tentang kewajipan. Tentulah yang 4 orang ni tanggung seorang. Okey. Jadi isteri pertama dia kena keluar. Isteri kedua kena kerjalah juga. Isteri yang last sekali duduk rumah. Apa buat?
Duduk rumah tu mengurus rumah. Lelakinya duduk diam-diam. Tapi sebenarnya yang bekerja dengan yang duduk rumah, walaupun yang duduk rumah itu kerjanya macam ringan aja, tapi 24 jam. Okey, jemaah semua. Yang pergi kerja tu kadang-kadang kita kerja ada relaxnya juga kan. Baiklah jemaah semua. Itu maknanya tidak adil. Kemudian kena ingat juga kemampuan suami ikut kemampuan dia macam mana, bukan ikut kehendak kita. Okeylah jemaah semua. Jadi diceritakan pada masa yang telah lepas, seorang wanita dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya, "Ya Rasulullah, aku ada madu. Salah ke kalau aku bagi tahu maduku, suamiku samalah juga suami dia ada belikan aku ini. Belikan apa? Tudung merah. Lepas tu beg merah, stokin merah, semuanya merah. Boleh tak? Padahal suami aku tak bagi apa pun, dia kata. Dia tak mampu, ya Rasulullah. Saja aku nak sakitkan hati dia. Apa kata Rasulullah? Engkau buat macam tu, seolah-olah engkau memakai baju palsu. Ingat tak? Ya, jadi maknanya perbuatan itu adalah dilarang. Maknanya kita sudah melakukan kerja-kerja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh digelar sebagai seorang yang munafik. Munafik ni kan pura-pura je, semua suka menipu dan sebagainya. Jadi maknanya elakkan daripada nak istilahnya mengapi-apikanlah supaya seolah-olah suami itu sayang dekat kita. Jadi tujuannya adalah supaya madunya itu punya perasaan dendam dan akhirnya dia cari jalan untuk berpisah dan sebagainya. Ataupun madu tu dia berusaha untuk memisahkan kita dengan cara yang tidak baik. Na'udzubillah. Dengan sebab itu jemaah semua, insya-Allah di antara kita tidak ada yang terlibat. Kalau ada sahabat kita di luar sana, maknanya nasihatkan mereka. Jangan mengadakan cerita-cerita yang tidak sepatutnya. Ceritanya dulu banyak dah saya ceritakan. Yang masa suaminya balik rumah dia masak beras biasa. Kemudian bila suaminya pergi rumah yang kedua, dia makan beras basmati yang mahal-mahal tu. Itu pun tak boleh juga jemaah semua. Kesian dia. Tapi bila suaminya sakit, lah kesian pula dia. Dia kata biar aku yang jaga sampai dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Maknanya Allah beri hidayah. Allah berikan keampunan. Okey, kita baca kat sini sikit. Di antara betul Linda? 459 ya. Di antara isyarat yang nyata dalam perkataan beliau, dua pakaian. Ini maknanya cerita yang di atas. Kita baca sikit ya. Yang di atas. Orang yang pura-pura menerima sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Jawapan beliau ini menggambarkan keadaan seorang wanita yang menjadi isteri seorang laki-laki dan lelaki itu juga mempunyai isteri lain sehingga ia menjadi madunya. Lalu dia mengaku bahawa suaminya telah menemuinya dan memberi pakaian atau harta dengan jumlah yang lebih banyak dari yang sebenarnya. Okey, lepas tu atau dia mengaku bahawa suaminya memberikan sesuatu padahal tidak memberinya. Yang dimaksudkan ialah untuk memanasi madunya dan mengangkat kedudukan dirinya sendiri. Menunjukkan apa? Suaminya sayang dekat dia. Dengan kau dia tak sayang. Tengoklah dia bagi macam ni. Makanannya sedap-sedap.
Ya Rabbi jemaah semua. Sebenarnya perbuatan itu adalah timbul daripada hasad, dengki. Na'udzubillah. Jadi jemaah semua, orang yang seding macam ni tahu, solatnya sia-sia je. Sebab bila solat tu kan hasilnya adalah kerana Allah. Tapi kalau ada sifat hasad, dengki, maknanya dalaman kita masih kotor. Baik. Maka dia diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu. Jemaah semua, perbuatan ini adalah seperti orang yang memakai pakaian ahli zuhud, ahli ibadat dan warak. Maksudnya ialah agar dia nampak seperti seorang ahli ibadat dan disifati dengan sifat itu, walaupun sifat ini sebagai nampak khusyuk dan zuhud, padahal dirinya lebih banyak dari kekhusyukan dan zuhud yang ada di dalam hatinya. Pakaian ini disebut pakaian palsu dan riak. Jadi maknanya orang yang pura-pura alim zuhud, dia khusyuk, dia duduk pakaian serban putih dan sebagainya, tapi dalam hatinya tak macam tu. Tujuannya adalah menunjuk dan riak. Jadi wanita yang bersifat macam ni diumpamakan memakai dua pakaian. Pakaian tu maknanya bukan pakaian yang Allah ridha. Pakaian orang munafik, jemaah semua. Baik. Yaitu seperti orang yang memakai dua pakaian milik orang lain, sedangkan ia mengaku bahawa dua pakaian itu miliknya. Okey, macam gitulah jemaah semua, nak pergi mana-mana pinjam pakaian kawan. Baju siapa ni? Baju akulah, beli semalam, jauh lagi dia kata online, padahal kawan punya. Macam aku kenal aja pakaian ni. Alah, pelanduk dua serupa. Okey jemaah semua, itu menunjukkan riak. Baik. Berarti engkau telah mengakui kepalsuan dan kebohongan yang sebenar. Pertama, pakaian itu palsu. Kemudian dia berbuat bohong. Maknanya jadi orang munafik. Na'udzubillah. Di antara isyarat yang nyata dalam perkataan beliau, dua pakaian tadi. Ada yang berpendapat bahawa penyerupaan di sini yang menggunakan dua pakaian kerana orang tersebut melakukan dua jenis kebohongan. Dia telah melakukan dua maksiat. Pertama, mensifati dirinya dengan sifat yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Dan dia mensifati orang lain bahawa ia mempunyai hubungan dengannya. Jadi maknanya tentang diri dia. Lepas tu tentang orang lain. Siapa orang lain tu? Madunya. Jadi dia cakap macam ni, maknanya dia bohongkan diri dia. Lepas tu dia bohongkan suami dia. Lepas tu melibatkan kepada madunya. Maknanya melibatkan kepada orang lain. Dia kata semalam suami dia datang, dia bawa macam ni. Maknanya kita dah menunjukkan bahawa diri kita ni sebagai seorang munafik. Kemudian kita ceritakan suami kita macam ni, dibawa benda-benda yang mahal-mahal. Jadi itu juga maknanya melibatkan kepada orang lain. Kemudian melibatkan lagi seorang pula, madunya. Ya Rabbi, bila dia dengar macam tu kan, dia pun ada timbul perasaan marah, dendam dan sebagainya. Akhirnya boleh jadi bergaduh je maksudnya, bercakar-cakaran. Macam yang saya sebut pada siri yang telah lepas. Okey jemaah semua. Baik, bila dah macam tu, sehingga dia memadukan dua kebohongan dalam perkataannya, ya, dia bohong. Satu, pemberian padahal tak beri. Yang kedua, perkataan yang dikeluarkan tu menunjukkan kepada peribadinya yang tidak baik. Wahai saudari muslimahku, dari sini kita boleh belajar bahawa kita harus selalu hidup sesuai dengan gambaran yang hakiki pada diri kita. Jadi maknanya kita kena
ukur diri kita ni jemaah semua. Maknanya siapa kita, kemudian tengok atas sana, siapa itu Allah. Sebab apa saja yang kita buat dilihat, diperhatikan, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya jangan kita buat sifat yang memang tidak ada dalam diri kita. Sifat luar biasa, sifat nak menipu, sifat nak mengada-ngada. Ya jemaah semua, jadi kita isi sifat kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita tak menipu, kita tak berbohong, kita tak mengada-ngada, ya, kita tak bersifat talam dua muka, kita tidak bersifat jaring lurus, kelingking berkait. Kalau salah betul kan? Yang penting kelingkingnya berkait. Manisnya cakap bukan main. Tapi ya Rabbi, jemaah semua. Baiklah, dengan sebab itu kita tak boleh memuji diri sendiri dengan pujian yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Dan kita tidak boleh mengangkat diri kita dengan satu kebohongan yang melebihi ukuran diri kita. Jadi maknanya jemaah semua, jangan bagi tahu, jangan kita nak ambil nak lobby diri kita ni. Aku ni baik. Siapa saja minta tolong aku tolong, dia kata. Dibuatnya ramai orang datang, hamba tahu. Dia kata aku kaya macam ni, macam ni, macam ni. Jangan kita menjual diri kita jemaah semua. Jadi biar orang yang menilai siapa kita, jangan kita yang menilai. Okay? Tapi kalau orang menilai pun jangan sampai kita ni riak. Aku ni macam ni, aku ni macam ni, na'udzubillah. Kalau boleh hindarkan jemaah semua supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita ada perasaan takut. Ya Allah, takutnya aku bila orang kata baiknya, padahal aku taklah baik sebagaimana yang disangka. Baiklah tapi taklah macam Rasul macam tu. Ya, maknanya kita mengaku kerendahan kita, perlu kepada bimbingan, perlu kepada teguran. Okey, kemudian kita kena ingat apa dia? Jangan melenting kalau orang tegur. Kalau orang tegur kita melenting, menunjukkan nilai marwah kita sudah tercemar. Ya, jadi kalau orang berkata, alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi sejuk rasanya. Okey, teruskan. Kita juga mempelajari hubungan yang baik antara seorang muslimah dan muslimah yang lain. Termasuk pula dengan madu. Kalau madu, ya Allah, jemaah. Sebenarnya orang yang di madu atau poligami itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau tak mau, dia juga perempuan. Kita juga perempuan. Dia kata, Ustazah cakap bolehlah. Memanglah kita cakap. Cuma kalau berlaku apa yang saya pesan dulu. Kalau kena giliran kita, kita tanggungjawab kita. Kalau kena giliran orang lain, itu biar dia. Jangan usik dia. Jadi biar kita tenang, mereka pun tenang. Ini tak. Kita tengah solat teringat. Ini pukul 7 ni mesti dia tengah dinner ke apa ke. Ini mesti malam ni dia tidur kat hotel mana ke, Allahu Rabbi. Kan rugi, itu semua bisikan daripada syaitan yang menggugat segala ibadat kita jemaah semua. Ya, ingat? Okey, na'udzubillah. Baik. Kita juga boleh belajar bahawa cemburu yang memuncak yang biasanya menyala di antara para madu harus ditahan agar tidak mendatangkan kemarahan Allah. Baik jemaah semua, sifat cemburu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi jangan melampau batas sangat. Contohlah, kalaupun kita tak dimadu, kita dengan suami kita. Mesti ada sifat cemburu. Cemburu tu maknanya ada perasaan sikit. Biasanya dia balik awal. Tapi minggu ni, kenapa ya? Dia asyik balik lewat.
Tengok keadaannya. Maknanya mesti ada sedikit. Jangan balik lewat je serana. Balik aja terus nak. Lepas tu dia tak balik langsung. Lepas tu dengar-dengar cerita dia dah ada yang lain. Mulalah. Okey jemaah semua. Jadi maknanya sifat cemburu itu mesti ada. Tapi tidak melampaui batas. Okey, tujuannya supaya kita berwaspada. Sesuatu yang buruk boleh dielakkan. InsyaAllah. Baik. Namun selagi para wanita muslimah iltizam dengan batas-batasan syariat. Iltizam ni maknanya berpegang teguh, kuat-kuat, sungguh-sungguh. Syariat yang hanif suci, maka kegembiraan akan merebak di dalam rumah sehingga keutamaan Islam menjadi jelas di mata manusia. Jadi kesimpulannya jemaah semua, mereka yang dimaduka, tidak dimaduka, suasana rumah tangga kena jalin dengan suasana syariat Islam. Tentang kewajipan, tentang tanggungjawab, lepas tu tentang keredaan, keikhlasan apabila kita melakukan sesuatu khususnya untuk kebahagiaan mereka semua. Okey jemaah semua, boleh? Jadi kesimpulannya, jangan salahkan poligami. Jangan menentang hukum Allah. Hukum Allah tidak ditentang. Yang ditentang apa? Orang. Orang yang melaksanakan poligami. Maknanya ketidakadilan. Okeylah jemaah semua. Kita terus ambil wasiat yang ke-43. Kesalahan besar yang dilakukan oleh isteri. Bagi yang dah ada isteri, yang belum bakal menjadi isteri. Jemaah semua, janganlah marah. Marah apa? Kenapa isteri je yang salah? Orang lelaki tak salah ke? Orang lelaki pun ada salahnya. Tapi dia nak betulkan kita ni. Alhamdulillah. Nanti kalau asyik dia kata orang lelaki banyak salah ni, nanti muslimah wanita seronoklah. Kita perempuan tak ada dosa tau. Jadi sebab itu biar kita yang lebih sempurna. Mudah-mudahannya macam tu. Ya. Baik. Sebab kita terlalu banyak tugas yang pasti kita kena buat. Baiklah. Sama-sama baca dengan perlahan jemaah semua supaya berkat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atul mar'ata fatan'atu hara li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Okey. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Lalu dia menyebutkan sifat-sifatnya kepada suaminya. Seakan-akan dia suami boleh melihatnya. Okey, jemaah faham tak cerita ni? Kita berkawan. Kawan dengan A dengan B. Lepas tu bila kita berkawan dengan B, lantas kita ceritakan. Ceritakan apa? Kejahatan ke kebaikan? Kalau cerita kejahatan, tentulah dia benci. Jadi kita ceritakan kebaikannya. Dia tu kan bang, dia tu cantik, dia tu dermawan, apa saja kita minta tolong semua dia buat. Pakaian yang aku pakai ni pun hadiah daripada dia. Jemaah semua. Jadi bila kita ceritakan macam tu, suami mendengar terkebil-kebil dan dia bayangkan apa? Wanita tu. Dia bayangkan wanita tu. Lepas tu dia bezakan isteri aku
Ya, net dia kata. Dia bezakan. Isteri dia macam ni, yang diceritakan macam ni. Oh, aku nak berkenalan lah. Macam mana dia nak berkenalan? Dia bagi tahu isteri dia tak, dia takkan bagi tahu. Nanti dia tanya, oh, wanita tu baik ya. Kat mana dia tinggal? Alah, seberang tu je. Dia ada anak tak? Ada, tapi dia ibu tunggal. Sudah je mak semua. Siapa yang bagi jalan? Kita yang bagi jalan. Jadi maknanya perbuatan yang macam ni adalah dilarang sama sekali. Jadi maknanya jangan kita menceritakan apa saja kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sama dengan kita, maknanya sama-sama wanita, untuk suami menilai wanita itu. Tapi kalau suami kita orang yang soleh pun jemaah semua, kalau dah diceritakan kebaikannya, rajinnya, kalau abang pergi rumah dia kan, ya Allah, tak ada sampah walau sebiji. Suaminya kata, ya Allah, rumah aku dapurnya, tempat tidurnya. Dia mesti akan terfikir. Maknanya dia nak orang tu. Memang. Ada tak berlaku? Banyak jemaah semua. Cara diam-diam dia kahwin dengan kawan kita. Dia buangnya kita. Salah siapa? Salah kita juga. Sebab kita menceritakan. Tujuannya tak tahu suka-suka. Jadi kalau boleh, cari modal lain. Tak payahlah nak ceritakan orang ni macam ni, orang ni macam ni. Lagi pula kalau nak ceritakan tentang keburukan. Na'udzubillah jemaah semua. Abang tahu tak? Tu kan, dia suka bergaduh. Tapi isteri baik. Suami je yang garang. Oh, kalau baik, kita pun apa bezanya? Kita ni pun selalu gaduhkan, dia kata. Kita ni gaduh sayang, dia kata. Sudah jemaah semua. Jadi yang ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cerita macam ni boleh tak? Kawan saya bang sian, dia ibu tunggal. Ya, jadi zaman-zaman COVID ni dia kurang sumber. Kita bantu dia boleh. Cakap macam tu je. Jangan cerita kebaikannya. Ada anak 4. Kalau ada anak 4, kita bantu dia teruslah. Boleh je. Apa dia? Madulah. Yang cerita di sana. Jangan mencari sebab yang boleh menggoncangkan suasana rumah tangga disebabkan kerana kita juga. Okey. Baik, kita baca. Islam selalu mengambil kira perantaraan yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia sebagai langkah awal. Ia memperingatkan mereka agar tidak meniti jalan itu. Jalan apa? Yang tadi itulah. Jalan cerita ni, tujuannya untuk macam simpati. Cerita tu kan simpati. Padahal kalau dinilai kita suka cerita tu, maknanya kita menceritakan orang lain adalah tidak baik. Tapi kalau tujuan baik untuk bantu, ada sebabnya. Tapi bantu yang macam mana? Kalau rela, apa salahnya? Rela apa? Berkongsi rumah tangga. Ini tak jadi peranda. Baik. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala, janganlah engkau mendekati zina. Cuba tengok. Dalam firman Allah yang berbunyi, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Apa maksudnya? Zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah yang boleh melahirkan zuriat ataupun keturunan yang tidak sihat. Jadi dekat pun tak boleh, apalagi buat. Wala taqrabuz zina. Sama dengan Adam dan Hawa. Wahai Adam, kau duduk diam dalam syurga ni. Tapi syaratnya la taqraba hazihi syajarah
fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua jangan hampir pokok ni. Kalau kau hampir, kau berdua adalah orang yang zalim. Tiba-tiba siapa datang? Syaitan. Dia pujuk. Itulah jadinya jemaah semua. Okey. Jadi maknanya zina tak boleh dekat. Maksudnya dekat, mula-mula senyum. Lepas senyum, lambai. Lepas lambai, cakap. Lepas cakap, jom. Apa lagi lah, jom. Bila jom tu semuanya indah jemaah semua. Jom. Jom ke mana? Jom ikut syaitan. Okay. Jadi dengan sebab itu, Allah kata, jangan kamu mendekati zina. Allah tidak berfirman, janganlah kamu buat. Kalau buat lagilah. Tetapi dia berfirman, janganlah kamu mendekati. Dengan kata lain, janganlah kamu melakukan perbuatan yang dapat menyeret kamu kepada perbuatan zina. Jauhilah pandangan dan hindarilah sebab-sebab yang boleh membangkitkan perbuatan zina. Jadi macam tadi itulah juga. Jangan kamu ceritakan tentang orang lain di hadapan suami kamu sehingga dia terpesona. Sehingga nanti rumah tangga jadi kocar kacir porak-poranda. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada berlaku. Betul tak jemaah semua? Betul jemaah semua. Tiba-tiba dia kahwin dengan kawan kita. Tiba-tiba dia kahwin dengan satu meja dengan kita dulu, satu kelas. Ya Rabbi, gara-gara siapa? Kita lah juga. Okey, jemaah semua. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ini baru orang lelaki. Orang lelaki jangan mata keranjang. Pantang tengok orang dahi licin. Balik aja. Kau tahu tak Mina, tadi kan abang jumpa sebulan. Dulu kan dia tu kawan sekelas. Ya Allah, aku jumpa dia mukanya licin betul. Dia terbalik pula. Siapa? Suami menceritakan kepada isterinya tentang kecantikan seorang wanita. Macam mana kita je maksum? Macam mana kita? Dia tengok kawan dia cantik. Habis bang, aku ni tak cantik. Engkau lah secantik bidadari. Alhamdulillah. Kalau betul, tapi hati memanglah orang tu cantik. Jemaah semua. Jadi 2 kali 5 lah dalam keadaan ini. Okey. Baiklah. Orang lelaki juga dinasihatkan tak boleh. Jangan mata keranjang. Kan ada orang suka kahwin 1 cerai, kahwin 2 cerai, kahwin 3 cerai. Dia ingat suka je. Padahal kena ingat pasangan yang Allah tentukan itulah dia yang lebih baik. Kalau seorang diam, seorang banyak cakap. Dia tak boleh dua-dua banyak cakap. Kalau dua-dua banyak cakap, apa jadi? Hancur rumah tangga. Suami kata 2, isteri kata 10. Tak boleh pula dalam rumah tu senyap semua. Senyap tu maknanya apa? Dua-dua bisu. Tak pula dua-dua bisu. Dia guna bahasa isyarat. Okey. Baik. Dalam wasiat Nabawi ini, beliau memberi petunjuk kepada para wanita agar menghindarkan perantara atau alat yang boleh menggoncang sendi rumah tangga yang akhirnya boleh menimbulkan perceraian. Berapa banyak engkau mendengar tentang seorang wanita yang diceraikan suaminya, lalu suami itu menikah dengan temannya sendiri. Teman yang mana? Yang kita ceritakan dah. Menyesal aku cakap. Siapa suruh cakap? Yang kawan kita ceritakan tu duduknya bukan di Shah Alam, di Singapura.
Tapi di Singapura, di hujung jari kan, kita tengah masak-masak, rupanya dia bercengkrama dalam handphone. Baru tahu. Puncanya siapa? Puncanya kita. Baik. Dengan temannya sendiri atau tetangganya atau wanita yang dekat dengannya. Padahal sesuami tidak mengetahuinya kecuali dari perantaraan istrinya sendiri. Jadi, gara-gara siapa? Istrinya. Baik. Kalau boleh kita habiskan ya, insya-Allah. Maka Rasulullah SAW memberi wasiat kepada wanita seraya berkata kepadanya, janganlah kamu duduk-duduk bersama suamimu, lalu engkau menceritakan ciri-ciri badan wanita lain dan sifat tubuhnya seperti kulitnya yang lembut atau rupanya yang menawan. Bang, aku tengok dia, ya Allah. Ini kita. Matanya bang, biru dia kata. Kata suami, biru tu kau tahu tak? Dia letak apa? Dia letak lapis. Adalah perkataannya, saya tak tahu nak sebut. Oh macam tu ke bang? Aku tak tahu. Boleh tak aku pakai? Boleh, nanti aku belikan. Tak apa. Okay. Jadi mana diceritakan macam ni? Ya Allah, senyumannya bang. Kalau abang tengok memang terpegun, dia kata. Alangkah aku pun terpegun. Memang dalam hati dia dah sikit. Syaitan pun dia apa? Dia lagi pujuk. Jom kita jumpa. Kita cari alam. Kau ada tak nombor telefonnya? Ada. Abang nak tahu orangnya. Boleh aja, dia kata. Istrinya orang yang soleh. Dia tak ada perasaan apa-apa. Cemburu pun tak ada. Sebab dia anggap suaminya itu adalah orang yang paling baik pada dia. Itu maknanya apa? Wanita yang lurus bendul. Lurus bendul kan pun tak boleh juga. Kan? Baik jemaah semua, terlalu lurus bendul. Abang malam ni tak balik ya. Esok pun tak balik pula. Kenapa? Ada masyarakat dekat Sirim, dekat blok 20. Esok dekat blok 5. Bang, malam ni tak pergi mesyuarat ke? Pergi sekejap lagi, pukul 11. Kenapa pergi pukul 11? Dah Google-nya pukul 11. Iyalah. Asyik iyalah. Okey, jemaah semua. Jadi kadang-kadang perpecahan dalam rumah tangga disebabkan kadang kerana kita ni juga, jemaah semua. Okey, kita teruskan ya. Janganlah engkau duduk-duduk bersama suamimu, lalu engkau menceritakan ciri-ciri badan wanita lain. Seperti kulitnya yang lembut, rupanya yang menawan, sehingga seakan-akan suamimu dapat melihat wanita yang kau ceritakan. Memanglah dia husuk dengar. Bila dia husuk, dia bukan pandang kita. Kalau tak percaya jemaah semua, cubalah cerita yang macam seronok kan? Cuba tepuk dia. Tiba-tiba. Maknanya dia akan terperanjat. Dia kata gitu. Perasaan dengan orang tu ya. Tak apa, jom. Kita pergi jumpa dia. Sekali dia ajak pergi, dia tunjukkan wanita yang lain. Wanita yang macam mana? Wanita yang gelap. Yang tak ada gigi. Kata engkau cantik. Inilah dia orangnya. Bisu. Tiba-tiba suami pun kesiannya. Jom kita bawa balik. Kita duduk serumah dengan sudah. Kenapa? Itulah dia. Gara-gara isterinya menipulah pula. Kerja jangan buat. Baik, lepas tu. Dan seakan-akan ia hadir di hadapannya. Sehingga hal ini mengundang rasa keinginan dan kekaguman suami kepadanya. Lalu, inilah dia yang berperanan. Lalu, syaitan pun menguasai hatinya dan dia pun tertarik kepadanya.
Dia sebenarnya bila dah bagi tahu syaitan yang datang jemaah semua, dia pujuk sampai dia bayangkan suaminya tengah baring, dia teringat apa yang diceritakan oleh isterinya. Isterinya dia ulang-ulang, terbayang depannya, terbayang, senyum, kata isterinya. Yang diceritakan oleh dia, boleh bayangkan siapa bantu? Syaitan. Dia bantu. Ditunjukkan wajahnya. Orangnya macam ni, gebunya macam ni. Dia menung, dia fikir, lah isteri aku macam tu, dah lah temput. Giginya dah tak ada. Jemaah semua, na'udzubillah. Baik. Ingat lalu setan, itu dia jemaah semua. Lalu syaitan pun menguasai hatinya. Kemudian tersirat di dalam dirinya untuk menceraikanmu. Dia cari jalanlah untuk bercerai. Macam-macam lah alasan, banyak semua. Jemaah banyak berlaku jemaah. Macam mana alasan? Mula-mula okey je semua. Lepas tu bila dia nampak orang lain, dia kata apa? Badan kau busuk. Lepas tu bau hancing. Masak masing. Tapi sebelum ni okey je. Kenapa tu? Sebab ada orang yang kedua. Kenapa jadi macam tu? Orang ketiga setan. Itulah dia. Dia pujuk rayu. Bila dia tengok muka kita ni kan, jadi macam setan. Maknanya langsung tak ada ceria. Aku benci tengok engkau, dia kata. Tapi ada satu masa tahu jemaah semua, wanita dia benci tengok muka suaminya. Masa bila? Jemaah teringat tak? Nampak je bayang suami dia benci. Tak tahu kenapa. Ini apa? Itu pembawaan orang hamil. Kata orang tua, bila isteri dibenci dengan suaminya. Kalau tak hamil saja? Kalau tak hamil macam nampak macam tak suka tu kenapa? Itu setan lah jawapannya. Jadi kalau hamil dia kata dia benci dengan suaminya, itu juga setan. Cuma orang dulu kata itu maknanya pembawaan budak tu, dia kata. Habislah dijampi seranah, jampi sini supaya dia suka. Sebenarnya itu semua adalah syaitan. Sebaik-baiknya hamil ke tidak hamil ke, kalau boleh je mas, bukan kalau boleh lagi, kita jangan ada perasaan aku benci tengok muka kau, aku meluat. Maknanya kalau dah benci, mana tak suka. Kalau tak suka, cari jalan yang lebih baik. Ya, apakah berpisah itu lebih baik ataupun bersama lebih baik? Ya, jadi sama-sama mesti ada sifat ihsan, tolong menolong. Ihsan tu maknanya bila salah sikit, terus semuanya tak baik. Jadi kalau salah sikit, sebab kita ni kan manusia, tak kalah manusia tak pernah buat silap. Lagi pula zaman sekarang ni, zaman apa? Zaman kita tak keluar 24 jam bersama, lagilah banyak salahnya. Okey jemaah semua. Jadi dengan sebab itu aku benci tengok dia. Jangan jemaah semua. Kalau jemaah kata aku benci dengan kelakuan dia, dengan kelakuan dia tak apa je maksud. Kita nak ubah, kita tak ada kuasa. Contohnya apa? Contoh ada tak orang lelaki atau yang dikenal suami dia merokok? Ramai kan? Kalau suami merokok, isteri suka ke tak suka? Kita tak suka. Kita tak suka bukan dengan orangnya, tak suka dengan perbuatannya. Apa nak buat? Doa saja kepada Allah. Ya Allah, sebabkan bau rokok tu boleh bau satu rumah. Dia balik pun orang dah kenal. Ini mesti dia balik. Maknanya bau sudah ada. Okey jemaah semua. Itu bijak-bijaklah macam mana nak kontrol supaya berhenti merokok. Banyak jalan, banyak cara jemaah semua. Paling tidak suruh puasa. Kenapa bulan puasa tu boleh tak merokok? Kan? Itu puasa dia kata.
Okey, jemaah semua. Dan diharapkan janganlah pula muslimah yang hadir pada hari ini dia memang merokok, na'udzubillah jemaah semua. Jadi kalau wanita lah kita merokok, ya bukanlah muslimah namanya. Okey, jadi maknanya kita elak, na'udzubillah. Baiklah. Akhirnya suamimu mengahwini wanita yang kau ceritakan itu. Ya, kita ceritakan. Tapi kalau kita ceritakan dia ada perasaan simpati, kesian ya, dia kata dahlah dia ibu tunggal. Kalau dia cakap macam tu maknanya ada maknanya. Kenapa abang kesian ke? Kita bantu dia. Tak apa, kita bantu bulan-bulan je kalau kita perlu. Kalau sampai kahwin tak, aku tak rela. Sampai mati pun kata isteri dia pula. Jemaah semua. Itulah dia jemaah semua. Kadang-kadang kerana kesihan pun boleh jadi juga berlaku perceraian. Apapun kita akan kata, perceraian itu adalah hak Allah. Tapi puncanya daripada siapa? Daripada kita juga. Ya. Jadi kalau kita jaga baik-baik, kita doa kepada Allah, insya-Allah ianya boleh dielak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW mengangkat perasaan wanita dan meninggikan akhlaknya. Allah akan memberi balasan kepada setiap kebaikan yang diberikan kepada Islam dan kaum muslimin. Jemaah semua. Contohnya lah jemaah semua ya. Kebaikan kawan-kawan kita. Dia bagi ni, kita balik cerita. Tengok bang, kawan-kawan dia bagi hadiah. Esok dia bagi ni. Tujuannya apa? Dia nak gertak suami dia. Sebab apa? Suami dia tak pernah belikan dia. Jadi pun dia ceritalah kawan dia ni kan. Dia cerita mula A, Aminah. Lepas tu B, Badaria. Lepas tu C, Comel. Lepas tu ABC, D pula Dahlia. Okay, dia, kalau cerita ramai tu tak apa je semua. Jangan fokus satu. Kalau fokus satu, memanglah. Jawapannya, syaitan sebagai orang yang kedua akan masuk di celah-celah di celah-celah kemelut rumah tangga. Jadi setakat hari ini macam mana? Pernah tak kita buat benda-benda tu? Pernah tak kita ceritakan tentang kebaikan orang lain? Pernah, tapi tak adalah sampai khusyuk. Kalau sekali je tak ada jadi apa-apa jemaah semua. Tapi kalau 2-3 kali, bang, tahu tak ni, esok bang. Jadi kawan tu duk khusyuk. Setan pun duk bayang depan mata. Tidur pun dia teringat. Walaupun dia tidur sebelahnya dengan kita. Tapi dia bayangkan, oh perempuan yang diceritakan macam ni. Ya Rabbi, isteri aku ni dah lah. Jadi kita dipandangnya rendah. Kecuali bila kita cerita macam tu, suami kata apa? Engkau lagi lebih cantik daripada dia. Ya, engkau lagi sopan daripada dia. Alhamdulillah jemaah semua. Kita nak yang macam tu. Jadi hati. Boleh? Yang dinamakan begini. Jadi hakikatnya jemaah semua, kita tidak boleh menceritakan kebaikan lagi pula kejahatan orang lain. Ya, kerana itu semua adalah dilarang. Kecuali tujuan untuk mendidik. Kita ceritakan kejahatan orang supaya kita tak jadi macam dia. Kita ceritakan kebaikan seseorang, tujuannya aku nak jadi macam dia. Yang itu tak apa jemaah semua. Boleh? Kita doa pada Allah. Ya Allah, damaikanlah hati-hati ini. Ya Allah, bahagiakanlah rumah tangga kami. Sebab itu jemaah semua, bila solat,
Jangan lupa apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Baca jemaah semua. Jangan tak baca. Kita nak jemaah semua bila Allah dah tautkan, aku nikahkan dikau dengan A, dengan B dan sebagainya, dengan net, aku terima. Maknanya jagalah jemaah semua. Susah bersama, tapi tak adalah kelautan api ku renangi. Tak adanya, bohong. Ya. Kelautan api nak terjun sama-sama, tak ada jemaah semua. Ya. Jadi maknanya kita kena berlebih kurang, senantiasa bertolak ansur. Okey, dengan sifat amanah jemaah semua. Dia jaga kita, kita jaga dia kerana Allah. Masing-masing jaga diri. Ya, memanglah jemaah semua takkan setiap hari makan nak bersuap. Cuma kita sediakan ajalah kat mangkuk tu. Lepas tu kalau sempat bersama. Dah kita balik lambat, ya. Contoh, dia balik cepat. Nak tunggu kita dah kelaparan, pengsan nanti. Okey, makanlah dulu. Tapi sebaik-baiknya dia akan tunggu sampai balik. Itu maknanya suami yang soleh jemaah semua dan isteri yang solehah. Insya-Allah. Okey jemaah semua. Jadi kita berhenti sampai sini ya. Sebab nanti pukul 2.30 saya ada program Yasin Mustajabah. Jadi lepas ni kita nak solat dulu. Lebih kurang setengah jam kita akan mula. InsyaAllah. Okey jemaah semua. Cuba ya. Jadilah isteri, bakal isteri yang soleh. Macam mana nak jadi bakal isteri yang soleh? Kena ada ilmu guna-guna. Betul lah, ilmu guna-guna. Bila dah ada ilmu, kita gunakan ilmu tu. Ilmu apa? Ilmu masak. Ilmu apa? Ilmu solat. Ilmu apa? Ilmu tidur. Ilmu apa? Ilmu ketandas. Semuanya ada. Ilmu apa? Ilmu berpakaian. Ilmu apa? Ilmu nak berjalan-jalan, musafir. Jadi semuanya kena ada ilmu. Bila dah ada ilmu, kena guna. Ya, jangan pula si suami dia jemur kain, orang sebelah nampak, Fiza nampak, si Amir tu dah kena guna-guna isteri dia. Orang dulu kan. Sebab itu suami dia tak nak sedia kain. Sebab apa? Dia malu. Nanti dia kata aku dah kena guna. Memanglah kena guna. Istilahnya betul. Ya. Dah belajar, kena guna. Kena pakai. Okey, jemaah semua. Akan datang kita pergi kepada tajuk periksalah saudaramu sesuai. Ini dalam bab radha'ah. Cuba jemaah sebelum kita sampai tajuk ni, cuba cek keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, adakah kita terlibat dengan saudara susu? Ya. Saudara susu ni dia dianggap satu susuan macam adik beradik. Takutnya nanti berlaku perkahwinan. 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Sampai 5 kali kenyang. Bukan maknanya asal susu je. Kenyang tu maknanya bila dia dah minum susu tu kan, dia senyap, dia tidur. Nanti kita cerita bab ni, maknanya ni masuk nanti dalam bab fiqh. Yang hari tu pun yang tadi masuk dalam bab fiqh. Okey, jemaah semua, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajar kami apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dalam diri kami. Temukanlah kami ya Allah dengan hamba-hamba-Mu yang soleh dan salihat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Afiatkanlah kami ya Allah, keluarga kami, sahabat kami, jamaah kami ya Allah, daripada segala ujian-Mu ya Allah. Penyakit-Mu, penyakit Engkau datangkan ya Allah. Engkau juga yang akan mengambilnya ya Allah. Ambillah ya Allah. Hapuskanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Afiatkanlah seluruh tubuh badan kami, pendengaran kami, penglihatan kami hingga akhir hayat kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampunilah segala kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Selamat Hari Raya. Raya semua. Raya. Tenang. Juga Laila. hari ini hari 17 Tasyrik. Kita dah balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Habis melontar. Habis melontar. Balik ke Mekah. Aku Teringat masa melontar. ini kita balik hari melontar. Ni nak balik hari 13 kan? Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih semua Linda yang hadir semua. Sayang-sayang semua. Absen. Terima kasih. Sayang semua. Terima kasih Linda. Terima kasih semua Ila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wassalam. Ramai tak